Umi Suara tajuk 22. Tajuk dia sifat-sifat mustahil. 20. Sifat-sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Ya, 20 juga. Okey. Dia ni hanya sebagai, dia sebenarnya dia buat ni adalah sebagai ringkasan. Penjelasan dia ada dekat belakang ni. Dia jelas satu persatu. Okey, boleh baca ni Rais. Baca buat. Sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan secara ikmali, yang ringkas ialah apa saja sifat kekurangan, adapun atas jalan tafsili uraian 20 sifat iaitu lawan bagi sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala, yakni 20 sifat yang telah lalu sebutnya atas qaul dan masyhur, iaitu seperti berikut. Yang pertama, Baca nama Adam. Macam Adam berarti tiada. kedua sebut nombor. Kedua wujud berarti baru. 3 fana berarti binasa. 4 salatuhu ta'ala lil hawadis, artinya menyukai Allah Ta'ala bagi segala yang baru. 5 istiyaduhu ta'ala bi ghairihi, artinya berkehendak Allah Ta'ala dengan yang lain. Okey, masuk. Menang, ta'aduk artinya berbilang-bilang. Nombor 7, artinya lemah. Nombor 8, kerahab artinya dipaksa. 9, jahulu artinya bodoh. Nombor 10, maut artinya mati. Benih 5. 11. 11, sama. Somam. Somam artinya tuli atau bekak. Yang ke-12, ami. Ama. Umyun. Sumun bukmun amyun. Artinya buta. Yang ke-13, bakum. Bukmun. Artinya bisu atau kelu. Ke-14, kaunuhu ta'ala ajza. Ajizan. Ajiza artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Yang ke-15, kaunuhu ta'ala Karahan. karroha Mukrahan. Mukrihan. artinya keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Yang ke-16, Okey, dah juga ni. Masuk dia Syah. Kaunuhu ta'ala jahilan. Kaunuhu ta'ala jahilan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Allah Ta'ala Mayyitan. mayitan artinya keadaan Allah Ta'ala yang mati. Kaunuhu Ta'ala Asomnya. asami, artinya keadaan Allah Ta'ala yang kiri atau bekok. 19, kaunuhu Ta'ala A'ma. aman, artinya artinya keadaan Allah Ta'ala yang buta. 20, kaunuhu Ta'ala Abukam. artinya keadaan Allah Ta'ala yang bisu atau flu. Betul? Goyang sifat-sifat. Ni tajuknya. Okey nah, dia ni sebagai satu maklumat ataupun pendahuluan yang kita tak bahas secara dalam lah. Sebab benda ni memang untuk kita kenal sifat wajib, kita nak mudah kenal sifat wajib ni, kita kena kenal dulu sifat mustahil.
Sebab apa? Sebab sifat-sifat mustahil ni adalah sifat yang ada pada makhluk. Yang mustahil ada pada Allah. Jadi bila kita tahu dulu benda ni ada pada makhluk, berarti lawan daripada makhluk ni adalah apa dia? Allah SWT. Pasti dan pasti benda ni tidak akan terjadi walaupun sedikit kepada Allah SWT. Contoh dia tiada. Sifat tiada ni adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi makhluk ada. Kita manusia ni ada awal dan akan ada akhir. Dan asal kita ni memang tidak ada. Asal kita ni. Tapi Allah, ini kita kata kita nak kenal Allah, kita kena lawan apa yang ada dalam fikiran kita. Apa yang fikiran kita mampu fikir, kita lawankan fikiran kita. Maka di situ kita akan dapat dapat kenal Allah SWT. Selagi mana kita tak boleh nak fikir, itulah Allah SWT. Tapi kalau otak kita boleh fikir, sampai, ni senang ya sampai, ini fikir sampai. Itu bahaya. Bahaya apa? Sebab kita menjadi orang yang terlalu kenal pada Allah SWT. Bila terlalu kenal pun bahaya. Baharu ni sifat ada pada kita. Kita ni asal dia memang bukan manusia biasa. Kita ni memang asal dia ni tidak ada. Dan kita ni dulu memang tak ada pun bentuk manusia yang ada pada kita ni. Tubuh manusia kita ni pun asal dia memang tak ada. Tapi diciptakan Allah. Dia ciptakan tangan, dia ciptakan kaki, dia beri mata, dia beri mulut. Semua tu adalah benda yang asal tak ada. Lepas tu dijadikan sekarang, jadilah benda tu baharu. Benda baharu ni adalah benda yang ada permulaan. Itu nama dia benda baharu. Benda yang ada permulaan itulah nama baharu. Fana, sifat ni ada pada manusia, pada makhluk. Manusia akan dimatikan. Lepas tu masuk dalam kubur. Lepas tu hangus, habis, hancur. Tulang-tulang hancur, semua hancur. Bukan setakat tu saja, bumi yang kita duduk ni pun satu hari nanti akan jadi hancur juga. Jadi benda ni ada pada makhluk. Bila kita tahu benda ni ada pada makhluk, maka layak tak kita boleh fikir benda tu ada pada Allah? Layak tak? Tak layak. Ini cara kita nak faham. Dia nampak tak? Kita lawan balik apa yang kita nampak pada makhluk, kita lawan balik hak tu yang ada pada Allah. Yang selain pada benda ni, itu yang ada pada Allah. Boleh faham tak? Benda ni kita kena pakai macam tu. Kalau tak pakai macam tu, kita duk rasa sifat mustahil, susah lah. Selalu kita duk belajar macam tu. Sebab apa kita kata susah? Sebab nak hafal banyak sangat. Lepas tu perkataan dia pun pelik-pelik bahasa Arab. Lepas tu nak jawab periksa lagi. Jadi kita mengaji sekolah macam tu. Kalau hang faham tak faham, hang kena jawab periksa, hang kena hafal. Boleh jawab, boleh tulis semua, dapat markah penuh, dapat nombor 1, dapat hadiah. Periksa semester tahun dapat hadiah, naik pentah ambil hadiah. Ambil hadiah dapat frame. Nombor 2 dapat frame. Dulu periksa ingat dapat nombor 2. No. Masuk habis kelas tu, masuk kelas semester kedua tu rasa tak seronok dah masuk ngaji, rasa macam pandai. Ngaji buat apa dah dapat hadiah dah. Bahaya. Kita ingat kita dapat hadiah nombor 1 ni seronok. Dia jadi hanyut. Kita rasa macam bangga gila. Bayangkan 1,000 pelajar, kita dapat nombor 2, nombor 1. Hanyut. Tapi nak bagi tahu dekat sini, alhamdulillah kita dapat kumpul hari ni, dapat kumpul dalam program pengajian kitab macam ni. Ni kita cuba target kita kefahaman. Cuba kita ambil yang pertama kefahaman. Walaupun kita baca sikit-sikit, kalau boleh kefahaman. Sebab dalam kefahaman ni dia akan dapat 2 automatik. Ingat nak, bila kita faham satu ilmu, automatik kita akan dapat ingat secara langsung. Tapi kalau orang hafal, dia ulang alfana ubinasa, adamu tiada. Dia akan dapat hafal dia, faham dia tak dapat. Itu beza dia. Itu kadang-kadang orang yang cergas dalam kelas ni, dia bukan rajin baca pun. Ni kalau pernah report lah. Dia duduk dalam kelas tu, dia memang dia faham betul-betul dalam kelas. Kadang-kadang dia yang paling banyak tanya cikgu. Sikit tanya. Kita pun naik bosan. Tapi dia ni bila keluar kelas dia tak buka buku dah.
Dia tak buka buku dah. Sebab apa? Dalam kelas tu dia dapat maksimum 100% kefahaman. Kita lah ni dalam kelas 30%. Pok dalam 70 ni duduk dalam buku ni, nak kena tengok balik. Ni ciri-ciri orang cergas. Orang cergas ni dalam kelas dia faham dah 100%. Dia keluar tu tak baca buku-buku. Dia jadi buku. Orang pula bakal tanya dia, "Hen tahu tak macam mana masalah ni?" Yang ni saya pernah jumpa orang macam ni. Kadang-kadang terlena. Ustaz tanya. Dia tanya dia. Fana apa dia? Dia bangun-bangun dia terus jawab. Fana binasa. Orang lain semua lepas tu tak kacau dah. Dia tidak make pi dia tidak. Dia tidak pun dah boleh jawab. Tapi sebenarnya yang tu sebenarnya orang yang ada kelebihan. Memang. Ada masa zaman saya mengaji dulu ada. Zaman saya mengaji sekolah dulu, Sa'adah dulu. Semua orang awal-awal semua orang pakat kata lah kat dia. Tapi lah kali bila ustaz tanya dia boleh jawab, lah kali orang lain pun tak kacau dah. Dia tidak make dia tidak dia tidak dia pandai. Kita ni yang tak tidak. Paiso pun dapat elok. Mungkin jenis tu jenis Allah bagi kelebihan. Salah satu dia mungkin daripada kecil kot dia duduk dalam suasana macam ni. Macam budak-budak macam ni yang kecil-kecil ni, dia dah terakam, otak dia terakam. Kadang-kadang benda tu kadang-kadang dia pernah dengar, spontan dia jawab. Jadi tapi yang tu tak diikut lah. Jenis tu jangan diikut. Yang tu special untuk dia. Kita semua pakai ikut. Jam habis. Tapi nak bagi tahu ada orang jenis macam tu. Jangan pelik. Terus apa lagi? Mumasatul hawadith, benda yang menyerupai, artinya menyerupai Allah Taala bahagi segala yang baru. Yang ni kita nak faham macam mana? Kita kena faham kita dulu. Kita ni memang menyerupai benda yang baru, betul tak? Kita ni menyerupai dengan siapa? Kadang-kadang muka kita ni lebih, orang kata, yang saya tahu kajian, muka kita ni hampir 7 muka yang ada kat dunia ni. Muka yang sama. Kena cari 7 muka yang sama. Tu kadang-kadang orang kata, muka hang pernah jumpa lah kat Mekah tu. Aku rasa macam dia ni. Aku tegur tengok cakap Arab. Saya banyak kali dah kenal. Saya kat Jitra. Orang cakap, ni cucu ni ke? Saya pun pelik ni. Macam mana saya orang Langkawi? Ada seorang, ada satu lagi dekat Dogo pun ada orang tegur saya. Saya muka saya ni ada pada berapa kali? 3 kali, 2 kali saya pernah jumpa. Orang tegur saya, dia kata muka saya biji macam ni. Waktu saya umur 13 pun Allah Ta'ala tunjuk lah kat situ. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa muka kita ni ada orang sama. Yang cakap ni tu kan memang spontan. Ingatkan anak ni. Patut biji muka. Sebaik dia tak bawa masuk rumah makan nasi sama-sama dulu. Tu baru beritahu. Tapi memang baik betul lah. Lepas tu mereka pakat baik dengan kita. Masa dulu kat Dogo sekali, dekat Jitra mengasaskan sekolah menengah agama sekali-sekali. Saya waktu tu saya pergi turun pergi tengok mereka duduk berlatih silat. Lepas tu tengok ada orang tegur saya, dia kata, muka anak ni ke? Dia sebut lah anak-anak dia sekian. Dia kata, bukan tu. Kata biji tu, nanti saya balik tanya dulu. Dia nak balik tanya tu. Tapi memang ustaz saya sendiri pun pernah kata, ustaz saya sendiri yang Ustaz Terengganu tu, dia kata muka kita ni ada 7 yang mirip macam kita ni. Orang kata apa? Pelanduk 2 serupa. Dan muka Pak Suruh ada apa? Tak ada siapa tengok lah. Kadang ada orang macam jadi shock lah. Bila kita tengok muka tu, biasanya kalau muka orang kenal ni, dia tengok tu ada satu perasaan tu. Makin lama ni, ingat tak? Tapi dalam keadaan tu masih ada rasa takut. Betul tak? Tapi kadang-kadang ada orang yang jenis kering kan. Dia buat melawak macam kawan lama. Kawan duduk melawak lain buruk. Dia ambil tangan dia heret tu. Kadang-kadang dia buat kilah tangan lah. Rupanya duduk melawak dengan kawan dia jenis tu. Kita pun kena ni kelas ni tu. Tak pasal-pasal. Tak pasal. Tapi memang cara dia buat tu memang cara terbaik dia dengan kawan dia. Tapi target dia tu. Tapi nak bagi tahu kuasa Allah, benda tu memang ada. Seorang muka kita ni ada 7. Itu kalau jumpa alhamdulillah lah. Kira lah tengok dunia ni.
Ini berarti kita ni boleh sama. Nak tunjuk bagi tahu bahawa muka manusia ni boleh sama. Kan? Tapi Allah bukan macam tu. Allah tak boleh sama dengan benda yang baharu. Benda baharu ni maksudnya benda yang ada permulaan. Kita semua ni lah ada permulaan. Allah tak macam tu. Walaupun kita kata Tok Kong Hindu, tengok tangan berlambak, tak mustahil dia boleh buat kerja banyak. Kita kata macam tu pula. Jangan. Tapi kita kena faham bahawa mudah untuk kita faham bahawa sifat mustahil. Kita kena faham dulu apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, kita boleh menyerupai yang baru. Kita ni boleh menyerupai dengan muka yang sama, boleh menyerupai dengan watak yang sama, perangai yang sama. Kadang-kadang gelak kita sama dengan orang yang duduk kat Terengganu. Dia ni gelak keng. Yang sana Terengganu sebiji, rakam tengok, dengar sebiji. Gelak yang sama lah. Teriak pula, budak kadang-kadang teriak sama. Sebiji. Muka pun sebiji. Semua bulat. Itu tak mustahil. Tapi untuk makhluk, tapi untuk Allah kita kena faham Allah tak macam tu. Lagi apa lagi sifat mustahil? Berkehendak Allah Ta'ala dengan yang lain. Kita yang berkehendak pada lain. Kalau kita nak fikir kuah, kena perlu pada kita. Kalau kita lapar, perlu pada nasi. Kita berhajat pada nasi. Kita lapar, dahaga, kita hajat pada air. Itu manusia, itu makhluk. Berarti ada pada makhluk, mustahil ada pada Allah SWT. Mustahil, takkan ada pada Allah. Berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Berarti lemah lah kalau ada 2 raja. Dunia ni ada 14 negeri, 14 raja. Lemah lah bila bilang. Makhluk ni mesti lemah lah. Raja Kelih tak boleh nak jaga Raja Kedah. Raja Kedah tak boleh nak tengok Raja Selangor. Lemah lah. Jadi benda yang lemah ada pada makhluk, tidak mungkin ada pada Allah. Dipaksa. Kita ni kalau tak kuat, kadang-kadang kita nak jalan kena paksa. Kadang-kadang kita nak tak berani kena paksa. Semua benda yang apa yang kita tak mampu, kadang-kadang bila paksa jadi boleh buat. Contoh kata kalau tak buat kerja sekolah, aku rotang, aku beritahu kat ayah tengok rajin terus waktu tu. Kalau kita pula kalau hantar kerja 24 jam, esok aku pecat tengok esok ajar 24 jam tak mengantuk. Sebab apa? Sebab ada unsur paksa. Apa yang ada pada kita yang ada perasaan terpaksaan, tidak akan mungkin ada pada Allah. Kuasa Allah bukan dengan dipaksa, dengan kehendak Allah SWT sendiri. Faham? Yang ni lawan daripada sifat iradat Allah. Iradat tu berarti kehendak. Iradat kehendak lawan dia terpaksa. Takkan Allah Ta'ala berkehendak sesuatu dengan dipaksa? Tak. Kehendak Allah dengan sendiri dia. Jahil ada pada kita. Kita ni asal dia memang tak tahu langsung ABC, tak tahu alif bata, tak tahu benda-benda, nama benda pun tak tahu. Itu ada pada makhluk. Allah tak mungkin. Allah tu a'lam, lebih tahu daripada kita. Maut ada pada kita. Kita ni mati, Allah tak pernah mati. Allah pun takkan ada kematian. Tuli, pekak ada pada kita. Manusia banyak pekak. Tapi mungkinkah benda itu ada pada Allah? Tak mungkin pada Allah. Buta ada pada kita, tapi tak mungkin ada pada Allah. Bisu tak mungkin ada pada Allah. Ada pada kita manusia, ada banyak yang ada mulut, gigi cantik, bibir merah menyala, tapi suara tak ada. Lemahnya sifat mustahil ni. Keadaan Allah Ta'ala itu lemah. Mustahil pada Allah. Keadaan dipaksa, keadaan Allah Ta'ala jahil, keadaan mati, keadaan tuli, keadaan buta dan keadaan bisu. Semua benda-benda ni adalah mustahil ada pada Allah. Ingat, ciri tanda kita nak mudah faham benda ni dan sifat mustahil ni, kita kena kefahami dulu sifat yang terjadi pada makhluk, pada kita ni. Macam mana lemah, sifat lemah yang ada pada kita. Bila kita tahu lemah kita ni kadang-kadang sampai tak larat angkat badan. Kadang-kadang teruk sangat lemah, macam kita demam panas. Nak angkat lidah kita pun tak ada delia rasa, makan pun tak rasa selera. Lemah sungguh. Mata kita nak buka pun tak berat. Kalau sujud tu rasa nak tercabut mata.
Itu tanda lemah sangat kita ni. Bila kita tahu lemah kita tu, kita jadikan sifat lemah kita tu mustahil ada pada Allah. Jadi kefahaman kita nak faham sifat mustahil, kita kenal dulu sifat mustahil pada kita. Faham tak? Kenal dulu sifat mustahil yang ada pada kita. Lepas tu kita kenal Allah macam mana? Lawankan balik. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Faham tak semua? Orang perempuan faham tak? Faham? Faham apa ni? Tajuk apa kita mengajar ni? Sifat mustahil bagi Allah. Okeylah, insya-Allah lah, cukup lah hari ni. Sebab hari ni kita buka tajuk ya, kita tak bahas banyak-banyak. Sebab kita kalau bahas banyak-banyak pun masih makan masa banyak juga. Sebab kita pun duk target. Sebab kalau kita duk cerita ni habis, ni yang dia tulis kat dalam ni kita tak baca pula. Dalam ni sebenarnya dia hurai dah, tapi dalam bentuk tulisan. Jadi kita nak kena baca lah pengarang ni. Dia tulis, kita kena hormati tulisan dia tu. InsyaAllah. Ada siapa nak tanya tak? Siapa nak tanya? Tak ada? Selama hidup ni pernah kenal sifat mustahil Allah? Pernah kenal dah? Nah, sikit-sikit. Ngaji ni baru tahu. Cara nak tahu dia, kita kenal sifat mustahil. Lepas tu mental kita, otak kita, dia pusing patah balik bahawa Allah tak macam tu. Allah tak macam tu. Boleh tak? Ada siapa-siapa yang salah faham? Ada tak? Tak ada lah. Orang perempuan macam mana? Perempuan ni ada. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung esok. Kita apa esok? Qatrul Wasiyah, kita tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna al-alim 'amilin. Allahumma akhtana 'an 'amilin. Allahumma qadimna alim 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.